Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-imam al-muhaqqiq al-habrul humam Syahabuddin Ahmad Ibnul Iman Ibn Yusuf al-Masri al-Fasi al-Masri al-Afasi, wa Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad wa Besar Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengurusi majlis untuk tak melengahkan masa, kerana saya nak cepat ni sebab lepas ni ada kuliah duha pula. Jadi kita teruslah. Kita teruskan je. Kita sambung ke nombor apa? 33. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab 33, masalah 33. Makmum tidak sempat membaca Fatihah kerana berbimbang dengan menegur bacaan imam dan membaca amin. Masalah makmum yang bertakbiratul ihram dan ia ada masa untuk membaca Fatihah tetapi berbimbang masyghul menegur bacaan imam atau membaca amin. Jadi maksudnya sini dia ni apa? Muafiq masbuk. Dia muafiq sebab dia ada masa untuk membaca Fatihah tetapi berbimbang, sibuk, masyghul dia menegur bacaan imam. Imam mungkin ada baca tak kena ke, atau membaca amin. Atau membaca amin ni juga bermakna kalau dia masbuk masuk-masuk, tapi patutnya kalau orang masuk terus baca Fatihah, dia nak sibuk nak baca amin dulu apa semua, maka yang lebih aula utama diberi keuzuran kerana ia membimbangkan dirinya dengan sunat yang tertentu yang ada hubungan dengan, bukan muslihat. Kalau kitab Rumi salah, maslahat sembahyang bersalahan dengan membaca doa iftitah dan a'udzubillah, maka bahawa membaca keduanya bukanlah dari dua kali dah. Muslihat maslahat sembahyang yang tertentu yang utama. Baik, ringkas ceritanya masalah ke-33 ni, dia bukan muafiq ni, dia masbuk. Dia masuk semayang. Kalau ikutkan, kalau dia baca Fatihah mungkin sempat, atau kalau tak sempat pun dia boleh akan ikut kaedah hukum asal, dia baca setakat mana dia boleh baca. Lepas tu dia, bila imam rukuk, dia rukuk beserta imam. Tapi masalahnya di sini, bila dia masuk dalam semayang, imam sangkut bacaan tu. Jadi dia sibuk betulkan bacaan imam. Ataupun kalau dia tak masbuk sekalipun, katakanlah dia muafiq. Masalah ni boleh berlaku pada dua tempat, sama ada orang masbuk atau orang muafiq. Kalau dia muafiq sekalipun, katalah okey, lepas habis imam baca Fatihah, imam pun baca amin. Okey, dia pun baca amin. Lepas tu imam baca surah. Contoh imam baca surah
Alif lam mim, imam baca. Lepas tu imam sangkut. Sebab lepas alif lam mim ada banyak. Alif lam mim yang mana satu ni imam sangkut. Tak tahu. Lepas tu dia try nak tolong imam. Dia kata zalikal kitab. Imam tak jumpa zalikal kitab tu. Alif lam mim lagi. 4 kali ulang alif lam mim, alif lam mim. Dia sibuk nak betulkan imam. Tiba-tiba imam pun fed up dah, tak jumpa lagu. Allahu akbar. Rukuk terus imam. Bila imam rukuk, yang dia ni tak baca lagi Fatihah. Macam mana nak buat? Maka wajib atas dia, ni dia tak tulis lah, tapi sebenarnya masalahnya berkait dengan yang sebelum-sebelum ni. Dia tetap wajib membaca Fatihah. Ya, dia tetap wajib membaca Fatihah sampai habis. Cumanya dia ni diberi keuzuran. Sebab tu dia kata tu. Sebab apa dia beri keuzuran? Dia berbeza dengan orang yang sibuk membaca doa iftitah dengan auzubillah sebelum ni. Orang yang sibuk baca doa iftitah dengan auzubillah tadi, dia tidak diberi keuzuran. Walaupun dia kena baca kat Fatihah dia, tapi dia tak diberi keuzuran. Yang ni dia kena baca Al-Fatihah dia, tapi diberi keuzuran. Maksud keuzuran apa dia? Berapa? 3 rukun panjang. Maknanya dia boleh lewat dengan imam takhalluf tu sebanyak 3 rukun panjang. Kerana apa beza dengan dia ni? Sebab dia tegur imam. Yang satu lagi kes sibuk baca doa iftitah. Bezanya dekat maslahah tadi tu. Dia kata dia menegur imam itu kerana berkait dengan masalah semayang, maslahah semayang. Sebab kan itu ada kaitan dengan maslahah semayang, mana berkait dengan soal semayang antara imam dengan makmum. Sebab itu dia diberi maaf. Tapi kalau yang baca doa iftitah dengan a'udzubillah tu, itu tak ada kait dengan imam dan makmum. Itu kait dia seorang diri dia. Jadi sebab itu yang tu tak diberi maaf. Yang ni diberi maaf. Diberi maaf di sini bererti dia diberikan keuzuran. Maka dia lewat sikit tak apa. Jadi bila imam tadi dah fed up tadi, imam pun rukuk, dia teruskan membaca Fatihahnya, dan dia kena kejar balik imam sebelum imam angkat kepala daripada sujud yang kedua. Terus yang ke-34, makmum yang berbimbang membaca tasbih atau zikir selepas doa iftitah dan a'udzubillah yang lain daripada Fatihah. Yang ni ini makmum muafiq. Makmum yang berbimbang, yang masyghul dirinya membaca tasbih atau zikir selepas membaca doa iftitah dan at-ta'awuz yang lain daripada Fatihah, maka ia dikira taksir, cuai, dan tidak gugur daripadanya membaca Fatihah tanpa khilaf lagi di antara ulama mazhab, seperti mana dinakalkannya di dalam Syarhul Muhazzab daripada Imam Al-Haramain. Maksudnya macam ni, dia semayang sama dengan imam macam biasa. Lepas habis baca a'udzubillah, lepas habis baca doa iftitah dan a'udzubillah, dia tak baca Fatihah lagi, dia pergi berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Patutnya lepas tu terus baca Fatihah. Sebab nanti biar dapat rukuk dengan imam. Dia pun berzikir, lepas berzikir imam pergi rukuk. Jadi dia tak dan baca Fatihah. Jadi dia tidak diberi maaf untuk gugur Fatihahnya. Wajib dia habiskan Fatihahnya juga. Dan dia tidak diberikan keuzuran. Maksud tidak diberikan keuzuran, tidak boleh lebih 2 rukun fi'li. Kalau lebih, batal sembahyangnya. Itulah yang terjadi pada dia ni. Apa masalah-masalah ni ringkas-ringkas je. 35. Selesai nak? Makmum yang tidak membaca sesuatu lepas takbiratul ihram. Yang ni tak ada kerja pula, dia diam saja. Makmum yang bertakbiratul ihram kemudian diam tidak membaca ia sesuatu selepas takbiratul ihram, maka ia dihukum taksir, cuai, kerana ia dilarang mendengar bagi bacaan yang lain daripada imamnya, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi pada bab sujud tilawah di dalam Kitabur Raudah. Dan maksud dengan larangan di sini ialah larangan makruh. Okey, untuk makluman, dalam sembahyang kita tak boleh diam. Hukum diam hukumnya makruh, larangan. Tak boleh diam dalam sembahyang. Maksud diam di sini, diam ni maksudnya dengan tak berkata dan tak mendengar. Tu makna diam. Maknanya kalau dia tak berkata pun dia kena mendengar. Faham tak? Jadi contoh, angkat takbir,
Lepas tu kita baca doa iftitah. Imam pun tengah baca doa iftitah masa tu. Kalau imam baca doa iftitah, kita tak baca doa iftitah, kita senyap, maka hukumnya makruh di situ. Pertama, makruh meninggalkan doa iftitah. Yang kedua, makruh kerana diam. Okey. Lepas tu imam baca Fatihah, kita sunat mendengar Fatihah imam. Jadi di situ tak makruh sebab kita tak diam. Sebab apa tak diam? Sebab kita tengah dengar bacaan imam. Kalau kita baca gak Fatihah masa imam baca Fatihah, boleh, tak ada masalah. Hukumnya harus tetapi tidak sunat. Tidak digalakkan. Sebab galakannya untuk dengar imam baca Fatihah. Lepas imam habis baca Fatihah, kita tak diam, kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah. Baik. Jadi keadaan imam pula, selepas imam habis baca Fatihah, imam amin. Kan kita pernah dengar kata imam disunatkan diam dan memberi ruang kepada makmum baca Fatihah. Okey, benda ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata makruh imam diam. Imam diam lepas amin, lepas tu dia diam. Hukumnya makruh. Kerana apa? Sebab tak boleh diam dalam solat. Jadi imam, ada setengah pandangan ulama kata hukumnya makruh di situ. Tapi ada juga satu lagi pandangan kata tidak makruh kerana dia memberi ruang kepada makmum untuk membaca Fatihah supaya tidak berlaga. Makmum nak baca Fatihah, dia nak baca surah. Nanti jadi bertembung. Jadi ada yang kata tak makruh. Ada satu lagi pendapat dia ambil jalan tengah. Macam mana jalan tengah? Dia ambil dua-dua pendapat, digabungkan sekali. Jadi dia kata okey, dia boleh terima diam itu makruh. Jadi imam dia diam tapi tak diam. Maksudnya imam dia tak baca lepas amin, tapi dia baca surah ataupun ayat sebelum dia nak baca ayat yang dia nak baca secara kuat. Faham tak? Contoh macam mana? Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Contoh okey. Dia nak baca kat ayat, contohlah ni contoh aja. Dia nak baca kat ayat contoh dia nak baca ayat ke-6 dalam Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Ayat tu kan? Okey, jadi bila dia nak baca ayat ni, lepas dia waladdallin amin. Jadi dia nak bagi ruang kat makmum baca Fatihah, dia baca alif lam mim ayat 1 sampai 5 tu secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Sampailah ayat yang kelima. Waktu masuk ayat ke-6 baru dia baca dengan jahar. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Macam tu. Boleh faham? Jadi maknanya makmum pun dapat ruang membaca Fatihahnya, imam pun tak dengar bunyi, tapi pada imam tak diam. Maknanya imam tak makruh sebab dia tengah baca waktu tu. Atau juga setengah pandangan ulama kata bila kita nak baca apa-apa surah, kita baca suratul Ikhlas dulu. Waladdallin amin, tapi secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sebab dinisbahkan bacaan suratul Ikhlas dengan suratul Fatihah. Kalau suratul Ikhlas tu dibaca dengan perlahan-lahan, dia boleh memadai dengan habisnya Fatihah makmum. Lepas habis baca suratul Ikhlas, baru kita nak masuk surah apa kita nak baca. Secara kuat. Itu yang paling afdal lah, supaya meraihkan dua-dua pandangan yang mana kata tak boleh diam dan juga memberi ruang sunat kepada makmum untuk membaca Fatihah. Okey, baik. Jadi ceritanya sini lepas waladdallin amin, okey, imam tak apalah, itu bahagian imam. Bahagian makmum ni patutnya dia pergi baca Fatihah lepas amin tu, tapi dia diam. Diam di sini hukumnya makruh. Dan dengan sebab dia diam, tiba-tiba imam dah rukuk, dia tak dan baca Fatihah. Maka hukumnya sama, dia tetap kena habiskan Fatihah dan dia dikira taksir cuai. Bermakna bila dia dikira taksir lawannya, taksir partnernya tidak uzur. Ingat hukum dia tak lari daripada tu dalam kitab ni. Bila taksir tidak uzur. Kalau tidak taksir, maknanya dia boleh terima, maka uzur. Bila uzur, hukum dia tiga rukun fi'li. Kalau tak uzur, 2 rukun fi'li. Yang 3 rukun fi'li tadi yang panjang. Boleh nak? Macam tu je. Dia main-main situ balik je. Jadi maknanya makmum ni dia tidak diberikan keuzuran kerana dia dikira taksir cuai, maka dia tak boleh lebih daripada 2 rukun fi'li. Dia kena kejar imam cepat-cepat sebelum imam turun sujud. Kalau dalam i'tidal boleh tahan lagi. Okey. Makmum yang was-was dalam bacaan Fatihah 36. Jika sekiranya
makmum itu dibala. Kenapa dia guna perkataan bala? Maknanya bala-bala ni ujian ataupun musibah. Jadi dia ni diuji atau dimusibahkan ke atas dia tu dengan was-was dalam bacaan Fatihah. Jadi was-was ni satu penyakit. Kita dah terang hari tu penyakit dia macam mana nak ubat. Baik. Dia was-was dalam baca Fatihah. Maka sebelum ia menghabiskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rukuk, maka wajib atasnya takaluf supaya menghabiskan Fatihahnya, dan adalah hukumnya seperti hukum orang yang takaluf dengan sebab uzur. Okey, atas ni jangan keliru. Atas ni pendapat yang dhaif. Kita baca dulu. Dia kata orang yang was-was dalam bacaan Fatihahnya, dia kena habiskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rukuk. Maka wajib atasnya takaluf. Maksud takaluf apa? Dia biarkan imam jalan dulu supaya menghabiskan Fatihahnya. Dia terus baca Fatihah, dan adalah hukumnya seperti hukum orang yang takaluf dengan uzur. Maksud dengan sebab uzur, dia boleh bertahan sampai sujud yang kedua, mengikut apa yang dinakalkan oleh Al-Qaumuli dalam Kitabul Jawahir daripada Imam Nawawi katanya. Okey, atas ni tadi sebelum Imam Nawawi itu semua qaul dhaif. Okey, itu semua qaul dhaif. Kemudian baru kita masuk apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi katanya, dan apa yang aku sangkanya adalah sah. Imam Nawawi kata sah dhaif pandangan atas tadi ni. Dia sangka gitu. Tetapi mengikut apa yang disebutkan dalam Syarhul Muhazzab, artinya Imam Nawawi cek pula dalam kitab Syarhul Muhazzab bahawa makmum tersebut tidaklah diberikan uzur. Jadi sebenarnya ini pendapat yang sahih. Pendapat atas tadi kata dapat uzur, dhaif. Pendapat yang sahih tidak diberikan uzur. Maknanya orang yang was-was dalam Fatihah, dia tetap kena habiskan Fatihahnya tapi tidak diberikan uzur. Sebenarnya masalah ni masalah berulang pada awal hari tu, semalam. Masalah tentang was-was juga ada. Cuba cek balik. 37. Makmum lupa membaca Fatihah hingga imam rukuk. Jika makmum itu terlupa membaca Fatihah setelah bertakbiratul ihram dan tidak sedar melainkan selepas imamnya rukuk, ini makmum ni apa? Angau. Teringat awek ke apa ke, dia pun berangan, dah masuk dah berangan, tak tahu imam rukuk dah, lupa nak baca Fatihah kata. Dia dengan yang 35 lain. 35 sengaja diam. Dia bukan tak ingat, dia ingat kena baca Fatihah tapi buat diam. Dia sengaja diam. 37 dia diam juga tapi diam kerana lupa. Bukan dia sengaja. Mungkin dia kali ingat ke lain, jadi dia terlupa. Maknanya bila tidak sengaja, maka tidak sedar melainkan selepas imamnya rukuk. Bila imam dah rukuk baru dia sedar. Dah rukuk ni kata. Maka ia dibolehkan takaluf. Maknanya dibolehkan imam jalan dulu kerana menghabiskan bacaan Fatihah. Tetap dia kena habiskan Fatihahnya juga, dan adalah takalufnya itu dengan uzur. Tapi dia diberi maaf dengan uzur kerana lupa ni satu kesilapan yang tak disengajakan. Sebab tak ada orang asyik lupa je. Lupa ni kadang-kadang sekali-sekala. Jadi maknanya dia masuk dalam uzur. Jadi bila uzur, dia kena kejar imam sebelum naik sujud yang kedua lah. Selesai. Dan kata kil ni maksudnya apa? Apa makna kil? Pendapat itu lemah. Ini pendapat yang lemah. Jadi yang tak lemah yang mana? Yang tak lemah yang tadilah, yang atas tu. Yang nak kata lemah ni yang lepas ni. Dan kata kil ni. Dan kata kil tidak diberikan uzur pada demikian kerana taksirnya cuai dengan sebab lupanya. Jadi yang kata tak uzur itu dhaif. Yang kata uzur itu sahih. Boleh faham tak? Macam mana nak bezakan? Dan lanjutan masalah ini, jika makmum itu tidak sedar bahawa ia meninggalkan bacaan Fatihah hingga rukuk ia serta imamnya. Okey, ini sebenarnya masalah lain pula, tapi dia berbual dalam masalah yang sama. Dia lupa. Lepas tu imam rukuk pun dia lupa lagi. Dia terus rukuk dengan imam. Masa rukuk baru dia teringat, aku tak baca Fatihah tadi. Macam mana nak buat? Maka tidaklah harus ia kembali kepada qiyam berdiri. Tak boleh dia patah balik berdiri. Kalau dia patah balik, batal sembahyang dia untuk membaca Fatihah. Bahkan hendaklah ia terus mengikut imamnya, dan dia terus ikut imam.
macam biasa, ikut je terus. Dan luputlah rakaat itu baginya, tapi rakaat itu tidak dikira. Bila tidak dikira, maka bila imam bagi salam, dia kena tambah satu lagi, ganti balik rakaat tadi. Maka rakaat tu dikira macam tak sah lah, tapi dia sah mengikut imam, teruskan ikut imam. Maka oleh itu wajiblah ia tambahkan satu rakaat lagi selepas salam imamnya selesai. 38. Hukum imam atau makmum syak meninggalkan huruf-huruf daripada Fatihah ketika membacanya dan selepasnya. Baik. Ini keadaan di mana dia bukan lupa baca Fatihah, dia baca Fatihah, tetapi dia ragu-ragu pada membaca Fatihah tu, takut-takut ada tertinggal huruf. Contohlah kalau nak baca, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, tak bunyi al. Jadi dia tertinggal huruf alif lam. Contoh macam tu. Apabila membaca imam atau makmum, tak kira masalah yang ni boleh berlaku atas imam atau makmum. Apabila membaca imam atau makmum Fatihah dan syak ia ketika membaca pada meninggalkan huruf. Syak ni maknanya ragu-ragu. Mana dia aku tinggal tak tinggal tadi alif lam al, macam tak bunyi je. Tu. Kalau yakin tinggal itu lain. Ini ragu-ragu pada meninggalkan huruf daripadanya, maka hukumnya wajib ia mendatangkan dengannya. Maksud mendatangkan dengannya, pergi patah balik ke ayat tadi yang dia ragu-ragu, yang dia tertinggal. Kemudian jika yang tertinggal itu pada akhir kalimah, maka hendaklah ia mengulanginya. Maksudnya kalau di awal-awal alhamdulillah, dia ulang balik alhamdulillah lah. Kalau ayat-ayat belakang dah macam Malik Yaumiddin, dia lupa nak sebut Malik Yaumiddin je, dia kena ulang kat Malik je lah, tak payah ulang sampai kat alhamdulillah tu. Macam tu maksud dia. Dan jika sebelumnya, maka wajiblah ia membacanya semula. Okey, yang maksud dan jika sebelumnya, maka wajiblah ia membaca semula kalau jarak dah jauh. Yang dia tertinggal tu al. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat. Maksud ihdina tu dia juga. Al tadi tu lupa. Bila dah jauh jarak dia tak boleh ulang sekadar ayat tu saja. Dia kena ulang awal Fatihah balik, Bismillahirrahmanirrahim balik. Atau contoh lain macam ni, Malik tadilah dia tertinggal Malik tak baca Yaumiddin. Betul apa? Ya kana udwa ya kana stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Masa maghdu teringat, Malik tak baca. Dia tak boleh ulang Malik saja, dia kena ulang bismillah balik. Sebab apa? Sebab jaraknya sudah jauh. Dalilnya kerana suratul Fatihah itu rukunnya mualat. Mualat ni maksudnya mesti berturut-turut. Bila dia dah jauh berpisah, maka maknanya dah terputus mualatnya. Okey. Sebab tu dia kata, maka wajiblah ia membacanya semula. Semula di sini maknanya dari awal balik. Tetapi lain pula, jika ia syak setelah selesai daripada membacanya, nya mana? Nya Fatihah. Habis baca Fatihah dah, masuk surah dah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Masa yulad tu dia datang ragu-ragu Fatihah dia. Tadi Malik baca tak? Bukanlah semestinya Malik, ni contoh aja kan. Jadi dia ragu-ragu pada Fatihahnya. Maka kata Syekh ni, kata ulama kita ni, jika ia syak setelah selesai daripada membacanya Fatihah, maka tidaklah wajib atasnya mengulangi lagi. Maka dia tak perlu patah balik ke Fatihah tu. Sebab dia ambil kaedah, benda yang dah selesai, bila datang ragu-ragu, jangan dilayan ragu-ragu tu. Kerana ragu-ragu itu datang daripada setan. Tapi kalau benda belum selesai, datang ragu-ragu, kena layan ragu-ragu tu. Kita tengah ambil uduk, datang ragu-ragu dalam ambil uduk tu. Kita tengah basuh kaki kan, kita macam datang, tadi kepala basuh dah, kita pun basuh kepala balik. Sebab kita tengah ambil uduk lagi. Tapi kalau habis dah ambil uduk, dah masuk masjid dah, tadi kepala basuh dah, tak perlu ulang. Tak boleh pergi ambil uduk balik, sebab dah selesai. Kan? Dah selesai, tak payah, kerana itu gangguan semata-mata. Dia kaedah dia macam tu. Tanya mengulangi lagi. Seperti mana yang dinakalkan dari Syarah Al-Muhazzab daripada Syekh Abu Muhammad, oleh kerana huruf-huruf Fatihah itu banyak, dia kata. Kerana huruf Fatihah ni banyak. Jadi
kadang-kadang benda tu sebenarnya dia dah baca, tapi datang ragu tu dari sudut syaitan je, jadi tak payahlah. Maka sukarlah atasnya memastikannya dan mengingatinya, maka memadailah baginya mengikut zonnya, sangkanya yang kuat sahaja. Cerita di sini ialah cerita bila dia ragu-ragu. Maksud ragu-ragu ni berbelah bahagi, baca ke tak baca, baca ke tak baca. Itu makna ragu-ragu. Tapi kalau dia yakin memang dia tinggal, yakin sangat memang aku tinggal, yang tu tetap kena batal balik. Sebab itu yakin, itu bukan ragu-ragu. Boleh faham tak? Bersalahan rukun-rukun yang lain, dia ambil, dia kiaskan juga kepada rukun-rukun yang lain. Kalau rukun-rukun yang lain pun macam tu juga. Dan dikiaskan hukum tasyahud atas hukum Fatihah, pada demikian amat nyata sekali. Jadi semua rukun qauli macam tu juga. Jadi kalau dalam tahiyat pun, kalau kita terlupa, kita bukan terlupa, kita syak, kita batal balik. Kalau dah habis baca, tak payah. Dah keluar daripada semayang dah pun, lepas tu nak syak ke tasyahud, tak payah masuk balik dalam semayang, ataupun tak payah semayang semula. Okey. Selesai 38, 39. Hukum Fatihah adalah berlainan dengan hukum perbuatan semayang. Dia nak maksud di sini, robek situ, hukum Fatihah artinya rukun qauli, adalah berlainan dengan hukum perbuatan semayang artinya rukun fi'li. Nak ceritanya rukun, hukum bagi rukun qauli dengan hukum bagi rukun fi'li berbeza. Okey, itu maksud dia. Ketahuilah bahawa hukum Fatihah itu adalah menyalahi ia dengan hukum perbuatan semayang itu. Dia kata hukum dua-dua ni berbeza. Apa dia? Rukun qauli dengan rukun fi'li itu berbeza daripada dua wajah, dua keadaan. Salah satunya, jika syak seseorang sembahyang, sebelum selesai daripada bacaan Fatihahnya, dia ragu-ragu, dia sembahyang, dia ragu-ragu sebelum habis baca Fatihahnya pada meninggalkan satu huruf daripada awalnya, maka wajiblah ia memulakan baca semula sekalipun panjang ceraiannya. Macam tadilah, dia syak, dia ada tertinggal huruf ke apa, tapi dia belum habis baca Fatihah lagi, maka dia kena patah balik. Kalau dah jauh penceraian dia, dia kena baca semula balik. Bersalahan perbuatan semayang, rukun fi'li lain, dia kata, apabila berlaku ketidakkan bersusun, maknanya tak ikut urutan, maka tidak memutuskan mualat di antara perbuatannya, bahkan hendaklah didatangkan dengan peraturan selepas daripada teringatnya. Maka apabila kita berkata demikian, nescaya beratlah atas kebanyakan manusia mengulanginya. Bersalahan putusnya mualat pada Fatihah, maka ia tidak membawa kepada batal semayang, bahkan wajib ia mengulangi membacanya semula. Maksudnya sini, kalau Fatihah macam tadilah, kita patah balik, baca balik. Selagi mana kita tak rukuk. Kalau dia tak patah balik pada Fatihah yang dia salah tu, dia rukuk, batal semayang. Okay? Adapun rukun fi'li, keadaan berbeza antara imam dengan makmum. Hukum makmum lebih susah daripada hukum imam. Imam senang lagi. Hukum imam sama dengan hukum semayang sendiri. Faham dia tu? Imam walaupun dia jemaah, tapi hukumnya sama macam orang yang semayang seorang, munfarid. Semayang seorang ni namanya munfarid. Makmum satu hukum lain. Kita tengok makmum dulu. Kalau makmum tu dia dia terskip satu rukun, maka dia wajib ikut imam pada tempat imam. Dia tak boleh orang cakap macam mana, dia tak boleh nak patah balik dekat rukun dia tadi. Macam tadilah, dia terlupa baca Fatihah dalam semayang, dia dah rukuk. Masa rukuk baru teringat, aku tak baca lagi Fatihah. Maka dia tak perlu patah balik berdiri, dia kena terus ikut imam. Dia kena terus ikut imam. Ataupun contoh lagi, dia berdiri, dia languk gitu, tahu-tahu imam yang tu bukan, tak boleh, yang tu tak boleh. Macam mana? Kalau jauh sangat batal semayang. Macam tadi dia lah. Dia tak boleh patah balik ke berdiri, dia kena terus ikut imam, tapi rakaat tu tidak dikira. Boleh faham tak? Itu bagi yang makmum. Kalau imam dengan semayang seorang pula, kalau imam atau semayang seorang, dia tertinggal salah satu rukun fi'li. Contoh, dia sujud sekali je,
Lepas tu dia bangun, dia ingatkan tu sujud kedua dah, dia terus bangun berdiri. Maka dia tertinggal apa? Dia tertinggal duduk antara dua sujud dengan sujud. Maka kalau itu berlaku, situ dah lari, susunan dia, tertib dia dah lari, maka wajib dia patah balik kat tempat yang dia tertinggal. Bila dia dah dalam keadaan berdiri, maka apa nak buat? Terus duduk balik. Terus duduk balik. Kalau imam ataupun semayang seorang. Faham? Dia kena terus duduk balik. Gitu. Boleh tak? Tapi kalau ikut masa dia sedar, kalau dia sedar masa rukuk, dah dia tengah rukuk ni, tadi lupa duduk antara dua sujud, terus duduk. Rukuk tu tak dikira. Faham? Melainkan dia dah sampai kat tempat yang dia lupa balik. Dia lupa satu rakaat tu, dia lupa. Sampailah kat sujud tu balik, dia pun bangun duduk antara dua sujud. Tadi duduk antara dua sujud. Tadi tak duduk antara dua sujud. Maka teruskan duduk antara dua sujud tu. Maka duduk antara dua sujud itu adalah ganti yang tadi punya. Maka sepanjang yang dia buat sebelum ni tadi tak dikira. Rakaat tu tak dikira. Boleh faham? Maka dia kena tambah satu lagi lah. Macam tu. Macam kita pernah cerita sebelum ni lah. Apa-apa yang tertinggal atas rukun, maka kena patah balik. Pergi kat tempat yang dia lupa tu. Selesai lah. Yang ke-40, makmum mendapat imam pada awal rakaat, tapi ia tidak dapat fadilat takbiratul ihram. Macam mana ni? Makmum ni semayang dengan imam, maknanya dia muafiq, tapi dia tak dapat pahala takbiratul ihram pula dah. Makmum mendapat imam pada awal rakaat, dan jika bertakbiratul ihram ia serta imam, yakni sebaik saja selesai takbiratul ihram imamnya, okey, tak ada apa-apa masalah lagi, nescaya dapatlah menghabiskan bacaan Fatihahnya. Tetapi ia makmum sengaja melambat-lambatkan takbiratul ihram. Okey, faham. Dia patutnya dia dengan imam dia datang sama-sama masjid tu. Tapi imam dah takbir, dia tak takbir lagi. Dia buat apa? Tak tahu. Dia main dengan Muaz dulu. Dan dia apa, belik sana belik sini, serban dia lah, pakai minyak wangi dulu apa semua. Dia lambat, tak masuk-masuk. Sengaja melambat-lambatkan takbiratul ihram sehingga imamnya rukuk. Tak tahu dah rukuk dah imam, atau hampir pada rukuk. Maka adalah ia dikira bukan mughaisir tu. Tolong betulkan. Dalam kitab Jawi dia kata apa? Muqassir. Sebenarnya muqassir. Banyak salah. Dikira muqassir, yakni cuai pada mendapat fadilat takbiratul ihram. Jadi dia ni cuai, maka dia tak dapatlah pahala takbiratul ihram walaupun dia datang masjid tadi dengan imam, dan mendapat fadilat membaca Fatihah, dan juga fadilat baca Fatihah pun tak dapat, pahala Fatihah tu tak dapat serta imamnya, dan tidak dikira apa tu? Muqassir, cuai dengan nisbah kepada mendapatkan rakaat bersalahan mentakhir melambatkan bacaan Fatihah selepas takbiratul ihram. Nak ceritanya, dia rakaat dia dapat kalau dia sempat masuk dan rukuk bersama imam, tapi pahala tak dapat. Pahala apa? Pahala takbiratul ihram dengan pahala Fatihah, sebab dia sengaja melambat-lambatkan. Ini selalu orang buat tiga mana ni? Semayang apa? Semayang tarawih. Dia buat lepak dulu. Mana nak rukuk dah, Mana nak rukuk baru dia kelang kabut nak bangun. Ini jenis perangai gini. Baik. 41. Imam rukuk mengiringi makmum takbiratul ihram. Yang ni lain pula. Jika makmum yang masbuk bertakbiratul ihram, tapi ini bukan sebab dia lambat, dia memang terlambat, tiba-tiba imam rukuk mengiringi takbirnya, maksudnya serentak. Dia takbir, imam takbir juga. Imam takbir rukuk, dia takbiratul ihram. Berlaku serentak. Maka ia makmum tidak harus, tidak boleh. Dia bukan sangat tidak harus, tidak boleh. Untuk kuatkan lagi kita, tidak wajib. Mana tak perlu langsung. Maksudnya tu, berdiri berbimbang membaca Fatihah, maknanya tak payah sibuk nak baca Fatihah waktu tu, sebab masanya dah habis dah. Wajib dia sebenarnya mengikut imam itu paling besar sekali dalam solat jemaah. Kefarduan dia tu lagi besar. Padahal membaca Fatihah pun wajib juga, tapi wajib mengikut imam lebih besar daripada wajib membaca Fatihah.
Jadi dia masuk-masuk imam dah rukuk. Jadi tak payahlah sibuk-sibuk nak baca Fatihah, terus rukuk dengan imam. Berbimbang membaca Fatihah lagi, sekalipun mengetahui ia boleh menghabiskan bacaan Fatihahnya, walaupun dia sangka dia boleh baca habis Fatihah, sebab dia tahu imam ni kalau rukuk lama, dekat 15 minit. Mungkinlah dia kenal imam tu jenis orang panggil imam rukuk. Kan, jenis taksub ke rukuk. Kan lama rukuk dia tahu, kalau ni aku dah lagi baca Fatihah sebab aku baca laju contoh. Walaupun dia sangka begitu, wajib dia rukuk. Wajib dia rukuk, jangan baca Fatihah. Kerana mengikut imam itu lebih utama, dan boleh mendapat imamnya di dalam rukuk, walaupun dia sangka dia boleh dapat imam dalam rukuk nanti dan sempat bertakmaninah padanya. Dia sangka gitu. Bahkan hendaklah ia turun rukuk. Nampak? Bahkan maksudnya wajiblah ia turun rukuk bersama imamnya, kerana mengikutnya wajib. Tu. Dan membaca Fatihah dalam keadaan seperti ini tidak wajib. Nampak? Waktu ni tak wajib baca Fatihah. Waktu tak wajib Fatihah nak baca pula. Orang suruh baca tak nak baca, buat lambat. Ngada. Dan tidak disunatkan. Bukan setakat tak wajib, tak sunat juga, semua tak ada. Dan demikian juga jika ia makmum bertakbiratul ihram dan imam hampir hendak rukuk. Yang ni situasi satu lagi. Dia takbir tapi imam dah nak rukuk, mana ayat tu dah nak habis dah. Selalu ni kita boleh agak ayat last imam macam mana. Ayat lain semua dia baca macam pendek-pendek je. Ayat last dia akan baca panjang sikit, kan? Ayat hujung tu. Contoh macam mana? Macam mana ayat apa? Apa? Apa dia? Wallahu khairur razikin, gitu. Sampai kat belakang tu nak habis lah tu. Sebab dia dah lagi lah. Tiba-tiba betul sambung lah. Imam ngada-ngada tu namanya. Tapi biasanya macam tu, imam akan baca macam tu. Dia baca nak hujung tu, kita dengar dah, alamak cepat kita masuk. Itu maksudnya dah nak habis. Tu maksud dia. Mana tadi? Dalam keadaan seperti ini tidak wajib imam hampir hendak rukuk, dan pada adatnya kebiasaannya makmum itu mengetahui bahawa ia selalu memanjangkan rukuknya. Tadilah samalah. Dia tahu adat imam ni suka panjangkan rukuk. Sekira-kira makmum yang masbuk itu boleh menghabiskan bacaan Fatihahnya, dan dia yakin dia boleh habiskan Fatihah dan sempat bertakmaninah sertanya dalam rukuk, sama juga macam tadi, maka bahawasanya makmum itu janganlah ia takalluf, terbelakang daripada imamnya kerana menghabiskan bacaan Fatihahnya. Sama macam tadi. Sama ada imam dah rukuk atau imam hampir rukuk, bila dia masuk terus rukuk dengan imam bila imam dah rukuk. Kalau kalau ada masa untuk dia baca Fatihah, baca sekadar yang ada masa je. Kalau bis je lah, Allahu akbar, bis Allahu akbar, Allah. Faham? Macam tu. Walaupun ayat tu tak habis. Tapi janganlah jangan macam tu. Itu sengaja, kan? Sengaja nak ambil bahagian last. Tak mau. 42. Janganlah ada ceraian panjang di antara takbiratul ihram imam dan makmum pada sembahyang Jumaat. Okey, ini cerita pasal sembahyang Jumaat. Jika bertakbiratul ihram imam dengan sembahyang Jumaat dan para makmum? Patut para makmum. Bahasa Melayu tak kena ni. Para makmum. Mana ada para tu ni pari-pari tu. Para makmum, para tu dah ramai dah. Para makmum melambat-lambatkan takbiratul ihram mereka hingga imam rukuk, maka tidak sah Jumaatnya. Okey. Ni bagi sembahyang Jumaat, dia buat relax, datang lambat. Dia ni memang selalu lambat main Jumaat. Kan? Lepas tu dia masuk, imam dah rukuk dalam sembahyang Jumaat, bagi rakaat yang pertama lah. Imam dah rukuk, barulah dia nak masuk. Ni bukan sebab dia terlambat lain. Ini dia dah sampai. Orang dah bangun, semua dah sembahyang dah. Dia duduk kat belakang tu lagi makan pisang. Duduk relax. Lambat lagi dia kata imam baca panjang ni. Imam nak rukuk baru dia nak masuk, maka tidak sah Jumaatnya. Dan Jumaat mereka, bukan sakat Jumaatnya, Jumaat mereka orang lain semua pun tak sah.
Tapi ini ada masalah yang dia tak kupas secara dia tak jelaskan di sini, menyebabkan kita jadi keliru. Mungkin di dalam syarah ni ada, mungkin benda ni dia ambil poin-poin penting je. Maksud Jumaat mereka ini, maksudnya waktu tu sembahyang Jumaat tu ngam-ngam 40. Dia orang yang ke-40 yang makan pisang tu. Dia orang ke-40, yang lain tu 39. Jadi dengan sebab dia jadi tak sah, orang lain semua tak sah. Sebab syarat dalam mazhab kita Imam Syafi'i kan 40 orang. Macam tu. Nah, itu maksud dia tadi tu, Jumaat mereka tu. Cuba tu dia tengok nota kaki di bawah. Masalah ini ialah pendapat di antara beberapa pendapat di dalam mazhab kita, dan barangkali pendapat ini bilangan ahli jemaah hanya 40 orang termasuk imam. Jadi dia kata kenapa Jumaat mereka pun batal, kerana 40 orang ngam-ngam masa tu. Tapi kalau tak lebih daripada tu tak apa, tak ada masalah. Tak jadilah macam ni. Dan berkata Syekh Al-Qafal Syekh Al-Qafal ni maknanya kunci. Kenapa dinamakan Syekh kunci? Asalnya dia ni bukan syekh, dia ni tukang jual kunci. Kemudian dah sampai umur dia dah tua. Berapa tahu, puluhan umur lah, 80 ke berapa, tak ingat. Nah, umur dia dah tua, barulah dia berubah, masuk pondok, dia mengaji sampai jadi alim besar, jadi syekh. Sampailah orang lekatkan nama dia Syekh Al-Qafal, Syekh kunci. Jadi nak maksudkan tak ada istilah terlambat dalam mengaji ni. Walau kita dah berusia sekalipun, kalau kita ngaji sungguh-sungguh, Allah nak bagi ilmu, tak ada masalah. Apatah lagi kalau kita dalam usia muda. Kan, macam korang ni muda lagi, baru belasan tahun sudah alim kitab Qaulul Tam. Hebat dah lah kiranya. Ada. Jangan bangga pula. Dan jika mereka mentakhirkan daripada rukuk imam, jika mereka mentakhirkan daripada rukuk imam, nescaya sah Jumaat semua. Maksudnya kalau dia sempat rukuk dengan imam tadi, Jumaat dia sah. Ni nak ceritanya dia tak sempat rukuk dengan imam yang tadi tu. Nah. Macam biasa jugalah, imam dan makmum. Cuma dia nak masukkan sini soal Jumaat tu, sebab takut kalau cukup 40 orang, dia jadi punca, habis satu Jumaat tak sah. Dan berkata Syekh Abu Muhammad, disyaratkan bagi sah Jumaat itu bahawa perceraian di antara takbiratul ihram imam dan para makmum tidak terlalu panjang. Dan ada satu pendapat kata bagi sembahyang Jumaat sahaja, khasnya sembahyang Jumaat, tak boleh takbiratul ihram imam dengan makmum tu terlampau jauh. Itu boleh menyebabkan tidak sah. Kalau sembahyang lain boleh, tak apa. Kan, sembahyang Jumaat tak mau. Itu satu pendapat lah dia kata. Dan berkata Imam Al-Haramain, disyaratkan para makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihah mereka dan sempat mereka bertakbirah di dalam rukuk sebelum imam bangun kepada i'tidal. Pendapat Imam Haramain kata pula, bagi sembahyang Jumaat, makmum mesti dapat menyempurnakan bacaan Fatihah mereka dalam berdiri tu. Maksudnya kalau dia pun tak sempat baca Fatihah dalam berdiri, maknanya dia tak masuk dalam jemaah tu. Bila tak masuk dalam jemaah, katalah jemaah cukup 40, cukup ngangam 40, sebabkan dia lambat masuk, jadi tak sah habis semua. Dan dia dapat rukuk bersama imam. Contoh dia masuk lambat, Fatihah kan kena habiskan juga. Kan, dia masuk lambat tapi dia ada masa untuk baca Fatihah, tapi dia buat pengajian pelik-pelik dia. Lah sekali bila imam dah rukuk, dia tak boleh rukuk lagi, dia kena habiskan Fatihah dia. Kan? Jadi kalau imam dah i'tidal, dia tak rukuk lagi, takut nanti dia berpisah lebih daripada dua rukun fi'li tadi, maknanya dia tak dapat rakaat tu, dah lah ngam-ngam 40 orang, maka jadi 39, Jumaat tak sah. Dengan sebab kes dia ni seorang. Boleh faham? Itu maksud dia. Ataupun lagi dia baca Fatihah tak habis. Ini satu pendapat juga. Imam Haramain kata baca Fatihah tak habis tak boleh, sebab dia kena sempurna bagi sembahyang Jumaat. Jadi senang ceritanya, kalau jemaah kat masjid tu cukup-cukup aja, maka kita janganlah lambat-lambat. Masjid tempat kita ni, kita kena risau-risau juga. Sebab masjid tempat kita ni, dia yang dikatakan 40 orang dalam mazhab kita Imam Syafi'i, itu 40 tu mesti mastautin, mukim tak kira.
Apa beza mukim dengan mastautin? Mukim ni macam korang semua. Korang duduk di sini, mungkin lamalah duduk sini, mungkin 10 tahun ke 20 tahun ke, tak kira lah. Kahwin sini ke sekalipun, tetapi tetap berhajat dalam hati tu nak balik kampung balik. Ada niat nak balik, ada niat nak pindah dari tempat tu. Bila ada niat nak pindah, makna tak nak mati di situ, maka orang itu dikira bermukim walaupun duduk 100 tahun sekalipun. Faham? Tapi kalau dia niat nak mati sini, saya memang nak mati sini, nak tanam kat sebelah kubur tu lah, kat belakang masjid tu. Dia niat nak mati sini, mana dia mastautin sini. Jadi kalau sembahyang di masjid kampung kita tu, berapa sangat orang yang mastautin kalau ikut betul-betul. Takut-takut entah cukup tak cukup 40 orang alam. Yang kebanyakannya yang jadi penuhkan ni orang kita, budak kita. Ini semua mukim. Lepas tu mungkin ada orang luar yang kerja sini pun mukim. Sebab mungkin nanti dia nak balik kampung dia balik, dia ada tanah kat kampung dia. Ni yang memang asal sini, membesar sini, anak jati sini. Tu baru mastautin. Lepas tu kena ni lah kita takut-takut lah kan. Lepas tu sebaik-baiknya sembahyang di masjid yang memang orangnya ramai sangat, sampai 100-200 orang. Jadi kalau 100-200 orang ni, mestilah cukup 40 orang yang mastautin kan. Tapi tengok juga tempat. Contoh kalau sembahyang di tengah-tengah bandar KL, tengah-tengah pusat, semua tu pejabat, mana ada orang tinggal situ? Mana ada mastautin situ? Semua orang luar situ. Macam mana juga kan? Kena tengok juga. Jadi tempat-tempat yang orang duduk, ataupun sembahyang dalam hutan di kolej-kolej universiti ke apa kan, sembahyang Jumaat di situ, di universiti. Tapi universiti tu dalam hutan, mana ada orang yang duduk di situ? Semua orang tu mukim. Pensyarah pun nak duduk situ, memang dia ada rumah dia, tapi duduk situ bukan dia nak mati situ kan. Dia duduk situ sebab kerjanya kan, pencen dah apa semua, dia balik kat kampung dia, maka dia bermukim juga. Macam tu. Jadi masalah ni boleh dipakai juga. Sebab ngam-ngam 40, maka kena jaga-jagalah. Okey. Kemudian 43. Banyak lagi 43. Makmum masbuk mengikut imam di dalam rukuk, kemudian imam berhadas di dalam sujud. Pula dah. Apabila makmum masbuk mendapat imam di dalam rukuk. Okey, ni cerita dia macam asal. Makmum sembahyang, dia masbuk, kemudian dia tak ada buat apa-apa masalah lah, dia rukuk dengan imam, maka terus ia mengikutinya. Dia ikutlah imam macam biasa. Dan sempat bertamakninah, maknanya dia dapatlah rakaat tu sebab dia bertamakninah dengan imam. Ia serta imamnya di dalam rukuk, kemudian imamnya berhadas di dalam sujud. Iktidal okey, sampai ke sujud kentut, pum, melambungkan melekat. Maka makmum yang masbuk itu adalah ia dikira mendapat rakaat itu tanpa khilaf. Jadi makmum macam mana cerita? Makmum tak ada masalah, melainkan makmum kentut juga. Makmum ikut imam. Kena ikut imam ni dia kata. Makmum jahil. Nah, jadi makmum tak ada masalah. Yang batal imam, makmum tak batal. Makmum dapat rakaat tu. Rakaat yang tadi tu sah bagi dia. Walaupun tadi dia mungkin tak dan baca Fatihah sebab dia masbuk kan, tapi tetap dapat rakaat. Okey. Walaupun akhirnya imam batal, dia teruskanlah sembahyang kerana ia telah mendapat rukuk yang dikira dipenuhi oleh imam. Masalah ini disebutnya oleh Al-Baghawi, demikian juga dinakalkan pada Syarhul Muhazzab dan tafsir masalahnya. Apabila imam berhadas di dalam sujud, yang berarti jika berhadas ia di dalam rukuk atau di dalam iktidal, tidak mendapat ia rakaat itu, dan boleh juga diertikan tidak mendapat solat. Jadi tak ada masalah ni yang bawah ni. Masalah ni dia buat persoalannya. Sebab contoh dalam kitab ni dia kata sujud. Jadi dia kata, habis kalau imam batal masa iktidal, macam mana kira? Imam batal masa rukuk, macam mana kira? Dia buat persoalan macam tu. Kemudian dia jawab sini. Dan sepatutnya dikira juga mendapat rakaat. Dia kata dapat juga rakaat bagi makmum sekiranya ia imam berhadas dengan syarat makmum itu sempat bertamakninah sertanya di dalam rukuk. Selagi mana syarat dia, bila imam rukuk, makmum tu pun rukuk, dia dapat tamakninah dengan imam, dan imam masa ni belum kentut lagi, mana tak batal lagi, dia dapat. Lepas tu imam kentut, rakaat dia kira lulus. Makmum ni dapat. Yang batal imam saja. Tu maksud dia. Jadi Allahu Akbar imam, makmum pun Allahu Akbar, dia sempat tamakninah, tiba-tiba imam pum, makmum pun ya Allah kan, dia pun bangkit, sami Allahu liman hamidah, imam pula. Jadi dia teruskan sembahyang, dia sah. Okey. Tapi jangan bila imam masa turun pum, dia pun ikut turun. Buat apa dah ikut imam dah batal dah. Faham? Okey. Sekiranya ia imam berhadas dengan syarat makmum itu sempat habis dah.
Dan barangkali dia kata masalah ini telah berlaku pertukaran ibarat. Dia ambil daripada kitab mungkin dia rujuk kitab lain, kitab yang lain, dan jadi dia kata mungkin ibarat dalam kitab lain tu silap tulis, dia kata. Dan barangkali masalah ini telah berlaku pertukaran ibarat, maka tersilap letak kalimah sujud di tempat kalimah rukuk. Jadi perkataan sujud tu sebenarnya mungkin perkataan rukuk, dia kata. Dan asal ibaratnya yang betul, jadi yang betulnya macam mana? Apabila berhadas imam di dalam rukuk, bukanlah di dalam sujud yang awal tadi tu. Dan yang menunjukkan di atas demikian bahawa Al-Qadi telah berkata ia. Dan jika mendapati makmum yang masbuk imamnya di dalam rukuk dan sempat ia bertamaninah sertanya di dalam rukuk itu, maka tak kali imam mengangkat kepalanya, makmum berniat mufarakah dengannya, maka harus hukumnya. Ataupun dia buat contoh lain, dia kata semayang, dia masbuk, dia masbuk. Jadi orang masbuk tak payah habiskan Fatihah, imam pun rukuk, dan mana dia baca, dia pun turun rukuk bersama imam. Maknanya Fatihahnya telah ditanggung oleh imam. Kemudian masa nak iktidal, dia rukuk tamakninah dengan imam. Tiba-tiba dia niat mufarakah tinggalkan imam. Maka macam mana rakaat yang tadi tu? Dapat tak dapat? Jawabnya dapat. Sebab nak kira dapat tak dapat, dia dapat tamakninah bersama imam di dalam rukuk. Boleh faham? Macam tu. Sebenarnya memang pun kiraan rakaat ini dikira atas rukuk, bukan atas diri, bukan atas sujud. Sebab tu namanya rakaatun, rakaatin. Rakaat tu kita baca dalam kitab mari semayang tu kan. Rakaat tu makna apa? Rukuk. Jadi bila sebut semayang subuh 2 rakaat, berarti 2 rukuk. Semayang zuhur 4 rakaat, 4 rukuk. Itu maksud dia. Jadi dikira rukuk tu dengan rakaat. Diambil daripada dalil Quran, ayat tu macam mana? Raka'ah, lupa dah. Tu apa? Macam mana ayat tu? Ada ayat raka'ah dalam tu. Hendaklah kamu rukuk beserta orang-orang yang rukuk. Warka'u ma'ar raki'in, itu dalil dia. Warka'u ma'ar raki'in. Depan dia macam mana? Aqimus solah, aqimus solah wa atu zakah wa arka'u ma'ar raki'in. Kat situ kenapa Allah ulang 2 kali? Satu, Allah dah sebut aqimus solah, dirikan solat. Lepas tu hujung Allah kata rukuk. Rukuk kan solat. Sebenarnya makna rukuk di sini iaitu mendapat jemaah. Maksudnya rukuk di situ dengan makna jemaah. Dalam arti kata lain, makna dirikanlah kamu solat. Solat tu maknanya umum lah. Solat sendiri boleh, apa semua boleh, kan? Sampai kat warka'u ma'ar raki'in, maknanya berjemaahlah kamu dengan orang-orang yang berjemaah. Tu lebih kurang maksudnya. Maka maksud itulah dikira oleh ulama, dan berdasarkan dalil itulah, maka orang yang dikira berjamaah itu ialah orang yang dapat rukuk bersama imamnya. Siapa yang dapat rukuk bersama imam, maka orang tu dikira berjemaah. Siapa yang tak sempat rukuk bersama imam, maka orang itu dikira tak dapat berjemaah. Macam tu. Baik. Habis dah kan? Maka tak kali imam mengangkat kepalanya, makmum berniat mufarakah dengannya, maka harus hukumnya, dan ia dikira mendapat rakaat itu. Dan demikianlah dijelaskan oleh Al-Baghawi rahimahullah ta'ala di dalam fatwanya 44. Imam rukuk sedangkan makmum membaca menghabiskan surah. Apabila imam mendahului makmum dengan bacaan surah di dalam semayang jahriyah, semayang yang nyaring, atau semayang siriyah, semayang yang tidak nyaring. Apabila imam mendahului makmum dengan bacaan surah di dalam semayang jahriyah dan terus rukuk ia, sedangkan makmum masih ia membaca untuk menghabiskan surah, maka ia dapat menghabiskan surah itu. Dan sempat ia mendapati imam di dalam rukuk, dan berkata Abu Muhammad, maka sesungguhnya makmum itu melakukan kesalahan kerana mengikut imam itu hukumnya wajib, dan membaca surah hukumnya sunat juga. Okey, baik. Ini cerita ni macam ni. Semayang macam biasa. Lepas tu makmum ni lepas dia dah baca Fatihah, dia pergi baca surah. Boleh juga sebenarnya, sebab dia tak nak biarkan kosong, dia pun baca surah. Lepas tu imam rukuk. Sepatutnya dia rukuk, tapi dia nak habiskan juga surah dia. Maka hukumnya di sini tidak sepatutnya. Kata Syekh, perbuatannya itu salah. Dan kalau dia menyebabkan dia jauh dengan imam, hukumnya haram. Dan kalau lebih daripada 2 rukun fi'li, batal semayangnya kalau tak niat mufarakah. Kan? 45. Makmum syak membaca surah Fatihah di dalam rukuk. Makmum telah membaca Fatihah serta imamnya, maka tak kala rukuk ia berasa syak tentang bacaan Fatihah ni. Dia macam tadi juga,
Tapi yang tadi memang lupa, yang ni syak. Dia dah baca Fatihah sebenarnya. Bila dia rukuk, dia ragu-ragu. Tadi Fatihah baca tak baca? Maka wajiblah ia mengikut imamnya dengan keadaan syaknya itu. Dan maksudnya dia teruskan ikut imam walaupun dia masih lagi dalam syak. Tidak boleh kembali kepada qiyam. Kalau dia diri balik, batal untuk membaca Fatihah semula, kerana mengikut imam itu wajib. Dia nak cerita pasal ikut imam itu wajib lah, senang ceritanya. Dan jika sekiranya teringat ia pada qiyam yang kedua bahawa ia telah membacanya, maka dikira baginya rakaat itu. Dan sekalipun taradud, syak atau ragu-ragu ia pada keadaan bacaan itu, bersalahan jika adalah seseorang itu bersemayang sendirian munfarid, atau ia jadi imam dan syak ia di dalam rukuk tentang bacaan Fatihahnya, kemudian terus ia semayangnya dengan keadaan syaknya itu, kemudian teringat ia pada qiyam yang kedua bahawa ia telah membacanya pada rakaat yang pertama, maka semayangnya itu terbatallah dengan iktidalnya kerana melakukannya serta syak. Dan demikian juga segala rukun semayang jika dikerjakan serta syak pada menghasilkan peraturan semayang, nescaya batallah semayang itu. Baik. Bagi semayang jemaah, kalau dia syak, dia kena ikut imam dulu. Kemudian dia kena ganti, katalah dia syak Fatihah tadi dalam rukuk, kemudian dia kata ragu-ragu. Kemudian dia fikir lagi, betul tak betul tadi baca Fatihah? Tidak, kan? Sampailah dia ikut je imam, sampai imam bangun berdiri balik. Okey, masa dah berdiri balik tu tengok, kalau dia dapat keyakinan bahawa memang tadi dia tak baca Fatihah, maka masa Fatihah yang ini adalah Fatihah yang tadi sepatutnya, maka rakaat tadi tu tidak dikira. Jadi dia kena tambah satu rakaat. Tapi kalau dia dah teringat tadi baca sebenarnya, maka rakaat ni teruskan saja macam biasa. Okey. Itu bagi semayang yang berjemaah, bagi dia makmum. Kalau dia jadi imam ataupun dia semayang seorang, mana yang dia syak, ragu-ragu, kan, dan ragu-ragunya itu memang berat sangkaannya, dia tak buat, maka dia kena patah balik pada tempat tu. Tapi kalau ragu-ragunya itu masih berkekalan, maka boleh menyebabkan solatnya batal. Boleh menyebabkan solatnya batal. Contoh dia semayang, dia dah sampai tahiyat akhir, dia datang ragu-ragu, 3 ke 4 zuhur lah, semayang zuhur. 3 ke 4. Bila datang ragu-ragu, dia kena ambil bilangan yang sedikit, maknanya 3. Maka dia kena tambah satu lagi, dia kena naik. Tapi dia buat malas, lantaklah, bagi salam je lah, kira 4 lah. Padahal dia ragu-ragu, dia pun bagi salam, batal semayang. Sebab semayang mesti dengan jalan yakin, ragu-ragu tidak sah. Kan kita pernah baca dalam kitab Idatul Subyan pun macam tu juga, dalam bab waktu semayang. Walaupun sebenarnya memang dia cukup 4 dah sebenarnya, tapi sebab datang ragu, dia tak boleh, dia kena yakin. Tu semayang kena khusyuk, jangan main-main. Jadi contoh kita semayang, kita tengah semayang, tiba-tiba ada kawan kita datang, dia kata, dah masuk waktu ke? Dia datang ragu dia, tak masuk waktu lagi ke? Tak sah semayang. Walaupun sebenarnya memang dah masuk waktu. Tapi pukullah kawan dia tu, menyusahkan dia. Kan? Nak ceritanya tak boleh ragu. Sebab tu apa kita nak buat, kena yakin. Jadi kita nak semayang, yakin betul dah masuk waktu, tengok jam, bukan main ikut-ikut. Tak boleh ikut-ikut, kena yakin. Kiblat kena yakin. Tak boleh rasa-rasa sini, tak boleh main rasa-rasa ni tu. Yakin sekadar, kalau tak jazam pun zon lah, sangkaan kuat. Memang nak sampai jazam susah lah. Baik. Seorang, mana? Habis dah? Kat mana? Lupa dah. 40 apa? 46. Seorang syak dalam sujud yang akhir daripada rakaat yang ketiga daripada semayang yang keempat rakaat, adakah ia rukuk atau tidaknya? Berkata Al-Qadi, jika syak seorang di dalam sujud yang akhir, sujud yang last daripada rakaat yang ketiga, sebenarnya sujud yang kedua rakaat yang ketiga daripada semayang yang 4 rakaat. Faham betul-betul situasi dia. Adakah ia telah rukuk pada rakaat itu? Rakaat itu mana? Rakaat mana? Rakaat ke berapa? Pening lah. Rakaat ke 3 lah. Mana dia syak masa dia sujud yang kedua dalam rakaat ketiga, dia syak rukuk tadi, rukuk rakaat ketiga tadi, dia rukuk ke tak rukuk? Tu. Lalu bangun ia untuk rukuk, dia pun bila dah dia ragu, dia patah balik kat tempat tu. Maknanya dia ni semayang seorang lah, dia pun patah balik lah, dia rukuk lah. Kemudian teringat bahawasanya ia telah rukuk, baru dia teringat, aku dah rukuk lah. Jadi 2 kali rukuk situ.
Maka apa jadi? Maka hendaklah ia teruskan atas semayangnya. Jadi semayang je lah terus. Dan janganlah turun sujud lagi. Maksud janganlah turun sujud lagi sebab dia dah sujud kedua dah tadi. Maka jangan turun sujud lagi. Habis apa nak buat? Bangun, berdiri. Faham? Faham tak situasi ni? Okey, ulang balik. Dia semayang macam biasa sampai sujud yang kedua. Bila sujud kedua tu datang ragu, rukuk tadi aku rukuk ke tidak? Jadi bila ragu, kena patah balik tempat ragu. Sebab tadi kita sebut dah, semayang mesti dengan jalan yakin, tak boleh ragu. Dia pun bangun buat dalam keadaan rukuk. Dia pun rukuk. Bila masa rukuk baru datang yakin, aku dah rukuk lah. Bila dah rukuk, jangan turun sujud ataupun iktidal. Sebab iktidal tadi dah buat, sujud pun dah buat. Kalau dia buat, jadi menambah lagi, kan? Jadi yang dia belum buat apa dia? Berdirilah. Sebab selepas sujud berdiri, maka sambung semayangnya yang dia dah buat tadi. Teruskan dalam keadaan berdiri. Boleh faham? Ini maksudnya ragu dan tersilap ragu. Dalam ragu silap pula ragu dia. Teruk betul kawan ni. Angau banyak kuat sangat. Itulah kata fiqah. Dia buat contoh tu macam-macam. 47, imam atau seorang sembahyang bersendirian syak pada membaca Fatihah di dalam iktidal. Ni macam ni pula. Jika syak imam atau orang yang sembahyang sendirian di dalam iktidal, dia sembahyang seorang, kemudian dia syak, dia sama dia di imam atau sembahyang sendirian, dia syak di dalam iktidal pada bacaan Fatihahnya. Tadi dia syak dalam Fatihahnya dalam rukuk, ini dalam iktidal pula. Dia tengah iktidal, dia ragu-ragu bacaan Fatihah dia tadi. Maka ia tidak berdiri membacanya, bahkan ia terus turun sujud. Padahal ia mengetahui bahawa berdiri membaca Fatihah itu wajib. Kemudian ia teringat sebelum hampirnya kepada sujud bahawa ia telah pun membaca Fatihah. Maka adakah dikira turunnya kepada sujud serta syaknya itu boleh memadai daripada turun sujud semayangnya dan tidak qasad dengannya akan yang lainnya, atau wajib atasnya beriktidal dan turun semula untuk sujud buat menjawabnya? Perbuatan itu haram hukumnya kerana melakukannya dalam keadaan syak, dan perbuatan yang haram itu jauh ia daripada dikira dengannya daripada wajib kembali kepada iktidal kerana tujuan sujud daripadanya. Dan jika ia teringat bacaan Fatihah itu selepas daripada hampir kepada sujud, nescaya batallah sembahyangnya, seperti mana jika ia bangun dengan sengaja dan sampai ia kepada hampir kepada qiyam, kemudian kembali ia kepada tasyahud awal, nescaya batallah sembahyangnya. Maksudnya begini, apa saja kita ragu, jangan kita teruskan. Dia cerita tadi ni, dia rukuk, dia iktidal, sami Allahu liman hamidah, datang ragu kat situ, Fatihah tadi baca ke tak? Kalau dia terus turun sujud, batal semayang. Sebab dia turun dalam keadaan ragu. Kenapa ragu pergi teruskan juga semayang? Bila ragu macam rukuk tadilah. Kalau dia ragu Fatihah dia tak baca, dia patah balik ke Fatihah tadi. Maknanya kembali kepada berdiri qiyam dan baca Fatihah. Tiba-tiba masa baca Fatihah tu baru tahu, memang baca dah macam tadi juga. Maka terus sambung kepada tempat yang dia nak sambung tadi. Boleh faham? Jadi maksudnya sini, senang ceritanya, bila ragu jangan teruskan perbuatan sembahyang kita bila kita dah sedar. Masa tak sedar tu lain, masa sedar tu jangan teruskan. Teruskan, batal. Jadi sembahyang ni setiap perbuatan tu mesti dengan jalan yakin, dengan tidak ragu. Boleh? Gitu maksud dia. Cuma huraian itu panjang lah, tapi makna ringkas dia macam tu. 48, yang ni payah sikit dan panjang pula tu. Makmum tidak dapat sujud atas bumi. Ni macam kes yang sebelum ni. Dia tak dapat sujud atas bumi bersama imam kerana kesesakan manusia pada sembahyang Jumaat. Tetapi bezanya yang tadi tu sembahyang biasa, yang dulu tu, yang tak adalah dulu, mana semalam. Yang kali ni sembahyang Jumaat. Apabila dihalangi dengan kesesakan dengan orang ramai pada sembahyang Jumaat daripada sujud di atas bumi, macam yang kes sebelum ni, dia nak sembahyang, semua berdiri semua boleh, rukuk boleh, tidak boleh, tak nak sujud, sesak. Orang ramai-ramai, ada orang sujud tempat dia sujud, dah sempit-sempit, dia tak ada ruang nak sujud. Dia tak boleh nak sujud atas lantai itulah, atas bumi. Serta imam pada rakaat yang pertama, sembahyang Jumaat rakaat pertama lah mula-mula. Dan kalau boleh ia sujud di atas belakang manusia. Kalau mampu sujud di atas manusia tu. Kan, atas punggung kawan tu ke apa ke, sujud dia kata. Maka hendaklah ia sujud di atas belakang mereka itu. Dan boleh juga ia sujud di atas tangan orang. Jangan atas tangan dia sendiri, atas tangan orang lain dan kaki orang lain.
Cuma tahan nafas je lah. Dan baju mereka baju orang lain, jangan baju sendiri. Baju sendiri tidak sah kan. Kalau kain kita sini, kain orang tak apa. Dengan syarat, ada syarat pula bahawa ia boleh melakukannya. Syaratnya dia boleh buat. Kalau tak boleh buat, dikira masyakkah jugalah, terhalang dengan kelakuan secara sujud. Maknanya dia boleh buat bentuk sujud tu. Macam mana bentuk sujud? Dengan bahawa adalah ia atas tempat yang tinggi, dengan sekira apabila ia sujud, terangkatlah punggungnya ke atas dan kepalanya rendah menjunam ke bawah. Maksudnya rupa sujud tu jadi. Macam mana rupa sujud? Kepala bawah, punggung atas. Jadi kalau dia sujud atas badan orang, kepala dia atas, punggung bawah, tak sah. Jadi kalau dia nak juga sujud atas orang, dia panjat atas badan kawan tu. Kepala dia atas kepala kawan tu, punggung dia atas punggung orang tu. Jadi dia tetap kepala dia rendah, punggung dia atas. Jadi bertindih gini. Boleh. Nak dia kata. Boleh. Asalkan rupa sujud tu jadi. Tapi bukan saja-sajalah sembahyang elok ada ruang dengan naik atas kawan tu. Apa? Ni bagi keadaan yang sesak. Dalam keadaan uzur tadi ni. Dan apabila ia boleh sujud seperti demikian, tetapi ia tidak sujud, maka ia termasuk orang takaluf tanpa uzur. Dia boleh sujud macam tu, tapi dia tak nak lah buat macam tu, teruk sangat bentuknya lagi. Dia pun tunggu. Tunggu tu dia diberi maaf. Dia maknanya dia jadilah orang yang takaluf. Takhalluf, tapi takhalluf tanpa uzur. Maksud tanpa uzur, tak boleh lebih 2 rukun. Tanpa uzur, bukan uzur. Kalau diberi uzur 3 rukun fi'li panjangan, tanpa uzur 2 rukun fi'li lah. Itu yang penting kan. Tanpa uzur dia kata sini. Maknanya tak boleh lebih. Kalau lebih batal sembahyang. Habis kalau tak ni mufarakah. Habis kalau tak nak macam tu, terpaksa buatlah, panjat atas kawan tu. Okey. Tapi kalau memang tak boleh langsung, orang nak panjat atas orang pun tak boleh tak? Sebab ada orang lain panjat dulu. ada orang. Memang nak cerita sini pula, kali yang sekarang ni pula, dia bukan dia tak nak buat, tapi memang tak boleh buat. Yang cerita tadi ni dia boleh buat, cuma dia yang malas buat. Yang ni memang tak boleh buat, bukan malas, memang tak boleh buat. Sebab tu dia kata, dan jika tidak boleh juga sujud atas bumi dan atas belakang orang, atas bumi pun tak boleh, atas orang pun tak boleh tak? Maka mengikut kaul yang sahih, ia bolehlah tunggu. Yang ni baru dia boleh diberi uzur. Yang tadi tak boleh diberi uzur sebab dia boleh buat tapi tak nak buat. Yang ni dia memang tak boleh buat, maka dia ada uzur. Bolehlah tunggu sehingga hilang kesesakan, sampai orang semua dah naik balik, dah kosong depan dia, dan janganlah ia sujud, dan apabila boleh sujud, masa sesak tu dia tak boleh sujud, jangan dia sujud. Apabila orang dah tak ada, barulah ia sujud. Apabila boleh sujud, sujudlah ia. Maknanya bila dah kosong baru sujud. Dan apabila selesai ia daripada sujud, maka kedudukannya serta imamnya ada 4 hal keadaan. Jadi hubungan dia dengan imam jadi macam mana? Ini untuk khas solat Jumaat sahaja. Apa jadi? Sebab solat Jumaat ni kan waktunya sikit. Sebab kalau terlepas dengan imam, tak boleh dah sembahyang Jumaat, dia kena sembahyang Zuhur. Habis macam mana nak buat? Jika makmum itu dapati imamnya pada rakaat yang kedua, imam dah naik rakaat kedua, maka hendaklah ia makmum membaca Fatihah sertanya. Dia pun sempat sujud cepat-cepat dan naik, dapatkan balik imam dalam keadaan berdiri. Jadi dia membaca Fatihah serta imam dan rukuk. Dan jika imam itu rukuk sebelum makmum sempurnakan bacaan Fatihah, tapi Fatihah dia tak sempat habis sebab tadi dia lambat, maka ia mendapat hukum masbuk. Automatik, asal dia muafiq jadi masbuk mengikut kaul yang asah. Maka bolehlah ia memotongkan, memberhentikan Fatihahnya dan terus rukuk serta imamnya, dan gugurlah bacaan yang baki itu daripadanya. Maka tak payah habiskan Fatihah ni. Imam rukuk, dia pun terus rukuk, selesai. Itu cara yang pertama. Bukan, keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, jika makmum itu dapati imamnya di dalam rukuk. Okey, maksudnya masa dia dah siapkan sujud dia yang dia tertangguh tadi, kemudian bila dia bangkit bangun, imam pun turun rukuk.
maka mengikut kaul yang asah bahawasanya gugurlah bacaan Fatihahnya macam masbuk juga, kerana ia tidak sempat mendapat bacaan Fatihah. Kemudian mengikut pendapat ulama, ia dikira mempunyai rakaat yang kedua. Dengan ini rukuk walaupun ia tidak sempat bertamaninah serta imamnya pada rukuk itu bersalahan dengan hal yang makmum yang masbuk, maka ia wajib bertamaninah serta imam padanya. Maksudnya sini, bila dia bangun saja imam dah rukuk, dia tak payah baca Fatihah, dia terus rukuk ikut imam. Sekalipun masa dia rukuk, nak turun rukuk imam berselisih, dia turun imam naik, dia dikira dapat rakaat. Dia dimaaf masa berselisih tu. Dia dapat bagi sembahyang Jumaat. Maka sembahyang Jumaat dia sah dan ikut sampai habis lah. Yang ketiga pula, keadaan ketiga, jika ia dapati imamnya telah selesai daripada rukuk, pula dah dia naik imam dah habis rukuk, maka wajiblah ia mengikutinya pada apa yang imam ada padanya. Dia kena tiru imam kat mana imam ada, dan ia makmum tidak dikira memperoleh rakaat itu, tapi rakaat itu tak terpakai, maka dia kena ganti lagi satu. Dan hendaklah ia bangun selepas salam imam pada rakaat kedua, dan ia mendapat Jumaat dengan rakaat yang pertama. Maksudnya macam ni, dia bangun-bangun imam dah bangkit daripada rukuk, jadi dia tak sempat nak rukuk dengan imam. Maknanya imam dah masuk iktidal, dia bangun imam dah iktidal, maka dia tak payah baca Fatihah, dia terus turunkan tangan, terus ikut imam dalam iktidal. Maka dia sembahyang ikut imam sampai tahiyat akhir, imam bagi salam, dia tambah satu rakaat, sebab rakaat yang kedua tu tidak dikira. Faham? Boleh. Yang keempat, jika ia dapati imamnya telah memberi salam pula dah daripada rakaat lamanya dia, daripada rakaat yang kedua, maka ia tidak dikira mendapat Jumaat lagi, kerana ia makmum tidak sempat menyempurnakan baginya serta imam. Bersalahan kalau ia menyangka kepalanya, ia mengangkat kepalanya daripada sujud, kemudian imam memberi salam. Okey, baik. Masa dia sujud yang kedua dalam rakaat yang pertama lagi, mana sebab tadi kan dia ada masalah, dia tak boleh sujud, jadi dia tengah sujud, lama pula sujudnya tu. Sebelum dia angkat kepala tu imam dah bagi salam, dia dengar imam dah bagi salam, maka dia tidak mendapat Jumaat. Maka bila dia angkat kepala, dia kena sembahyang zuhur. Maksudnya dia kena tambah lagi 3. Rakaat yang satu tadi dikiralah, tapi tambah lagi 3 untuk jadi 4. Dia bertukar niat waktu tu, kena tukar niat kepada niat zuhur, tak jadi Jumaat dah. Okey. Tapi berbeza pula kalau ia angkat kepala daripada sujud, kemudian imam memberi salam. Maksudnya dia angkat kepala dulu baru imam bagi salam. Maka ia dikira mendapat satu rakaat, dan walaupun ia tidak membaca tasyahud beserta imamnya, maka dia dah dikira mendapat satu rakaat bersama imam. Jadi memadai dia kena tambah lagi satu saja. Okey. Jadi dia tak payah jadi zuhur lah, dia jadi Jumaat juga. Sebab dia diberi kelonggaran, sebab dia ada masyakkah tadi, kepayahan untuk sujud. Boleh? Sampai sini kan 48 kan? Baik. Boleh dah? Nanti kita akan sambung Lepas Zuhur pukul 3, 49 sampai apa pula lagi? 64. Ya. Oh, 64 eh. Musab 41. 1 2 3 4 5 helai. Okey, boleh lah. Jadi kita tawakuf, tangguh pengajian kita di pagi ini, dan kita akan bertemu nanti lepas tengah hari insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.